Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan ruang serta ruang untuk kita bertemu buat kesempatan kali ini untuk sekalian. Dan alhamdulillah kita kena bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pertemuan kita ini sedikit berbeza. Di samping tempatnya berbeza, bilangannya berbeza, dan dimaklumkan akan ada ramai lagi akan hadir insya-Allah 6 program katanya. Kan mudah-mudahan kita selamat sampai ke sini. Yang menariknya adalah kita berada pada satu keunikan. Pertemuan kita kali ini dia lebih unik daripada biasa. Sebab apa? Sebab kita bertemu bukan sekadar kita baca Quran, bukan sebab kita nak belajar Quran, tapi pertemuan kita hari ini dia berbeza sebab kita bertemu belajar Quran dan kita berada pada satu bulan yang penuh dengan, iaitu bulan apa sekarang dia baik Rejab hari 13 Rejab. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut bulan Rejab, Rejab ini adalah satu bulan yang sinonim ataupun satu bulan menjadi sign ataupun tanda kita sedang menghampiri pada satu bulan yang Allah perkenalkan dalam Quran sebagai bulan yang diturunkan dalam Quran. Iaitu bulan apa yang saya maksudkan kita maksudnya? Ramadan. So maksudnya bila masuk Rejab bermakna kita sedang menghampiri Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, antara benda yang biasa dilakukan oleh para sahabat bila masuk bulan Rejab itu tuan-tuan sekalian adalah para sahabat akan mula untuk panas Injil. Dalam istilahnya panas Injil kan? Okay? Mula untuk panas Injil, mula untuk memperbanyakkan lagi apa amalan yang paling dia lakukan lebih banyak, iaitu membaca Al-Quran. Masuk Rejab ni sahabat-sahabat mula banyakkan lagi baca Quran. Bukan nak kata sebelum Rejab ni sahabat tak baca Quran, tidak. Tapi nak kata masuk Rejab tu lagi banyak daripada biasa. Lagi banyak daripada biasa. Dan bila masuk Ramadan nanti, dia lebih banyak daripada bulan Rejab. Lepas tak dia punya efek. Okay? Sebelum Rejab, sahabat-sahabat baca Quran. Bila masuk Rejab, banyakkan lagi baca Quran. Masuk Ramadan, banyak lagi daripada Rejab dan Sya'ban. So gambarannya tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat antara amalan yang selalu digalakkan dalam Ramadan ini adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Tetapi mungkin anda kata, oh Ustaz, mungkin ini adalah salah satu cara ataupun salah satu dalil untuk saya katakan saya kena khatamnya kajian buat Ramadan nanti. Sebab sahabat-sahabat kan baca Quran dengan banyak. Maka Ustaz betul kan di masa Ramadan nanti kita kena baca Quran dan kita kena banyak khatam Quran. Macam tu kan? Macam tu kan? Pun betul juga. Maksudnya kita kena usahakan membanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi tuan-tuan saya kena ingat yang saya sebutkan tadi, yang saya kata banyak baca Quran tadi itu, siapa? Sahabat. Sahabat bila baca Quran, dia tak sama dengan macam mana kita baca Quran. Sahabat baca Quran, dia baca dengan banyak. Yang banyak dia baca itu seiring dengan kefahamannya banyak juga dia dapat. Maksudnya dia baca, dia faham. Kita baca banyak, kita faham tak agak? Itu satu. Yang kedua, sahabat-sahabat baca banyak, dia bukannya baca dengan kita baca hari ni. Kita termak kawan di muntasarat. Kalau boleh baca laju, kita baca laju lagi kita masih tak? Selagi boleh laju, lagi tu kita baca laju. Tapi sahabat-sahabat membaca dengan penuh tertib. Sahabat-sahabat dirakamkan, tuan-tuan sekalian, dia takkan beralih pada ayat seterusnya selagi ayat yang dibaca itu belum menyentuh dan berkesan pada hati. Maksudnya, ibaratnya dia baca satu ayat, selagi mana ayat itu tak berjaya memukul hatinya, tak berjaya menyentuh hati dia, sahabat takkan beralih ke ayat seterusnya. Kita macam mana hari ni baca Quran? Kalau lagi cepat boleh ayat yang seterusnya, lagi kita lagi nak lagi alih kepada ayat seterusnya. So kalau ayat pun sahabat-sahabat lambat untuk alih ke ayat seterusnya, ini kan tidak mungkin. Tapi kita konteks kat Malaysia ni tuan-tuan sekalian, kalau tok guru mengaji kita kan, kita boleh kata hari ni tak boleh alih. Kita sedih ke kita gembira? Kalau tok guru mengaji kita dulu kan, bila kita belajar Iqra, kita belajar Muqaddam, kita belajar Al-Quran, kan dia semak bacaan kita. Kan ada satu hari tu mungkin kita tak perform dengan baik. Kita tajwid tunggal langgar, makhraj tunggal langgar. Dan kita guru kita kata, okey tak apa, tak boleh alih muka surah hari ni. So esok datang baca muka surah yang sama. Kita sedih ke kita gembira? Dia sedih kan? Tapi sahabat-sahabat dulu, ayat pun kalau nak alih ayat seterusnya pun dia akan lambat.
inginkan pula untuk baca pada mushaf ataupun pada surat yang seterusnya. So kalau kita Ramadan tu lagi-lagi kita boleh baca, lagi kita rasa bangga. Lagi banyak ada surat dalam Ramadan tu, lagi kita bangga. Tapi sahabat tidak. Yang dibanggakan adalah sudahkah banyak ayat itu menyentuh-nyentuh dan memberikan kesan kepada hati yang membaca. Sebab itu tuan-tuan sekalian yang kita lakukan sekarang ini, saya kata ini pertemuan kita ini, sebab ini antara usaha yang kita lakukan tuan-tuan sekalian untuk kita ada satu bekalan nak masuk Ramadan nanti. Kita sudah tidak lagi kosong membaca surah-surah yang biasa kita baca dalam salat khusus. Kan? Juzuk ke-30 ni kan surah-surah yang popular dibaca oleh masyarakat Malaysia yang dalam salat. Jadi kita ini adalah salah satu bekalan ataupun satu persediaan. Masuk Rajab, kita bersedia untuk memahami Quran dengan lebih banyak. Maka ini yang terus yang kita lakukan. So masuk Ramadan kita pastikan kita dah tak kekok dah. Untuk kita ada satu usaha nak faham Quran dengan lebih mendalam dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, bila saya sebut Ramadan sebagai bulan Quran, dia sama sekali berbeza dengan apa yang kita sangkakan terhadap Ramadan pada hari ini. Betul tak? Bila saya sebut Ramadan, kalau tuan-tuan sekalian, kita terdapat bulan apa? Apa benda yang first kali masuk ke kepala kita bila sebut kata Ramadan? Puasa kan? Bila sebut Ramadan, kita akan ingat puasa. Tapi tahukah kita satu benda yang menarik tentang puasa? Tahu tak bila perintah puasa tu? Perintah puasa tu ni. Okey, saya beritahu Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Dan sepanjang 23 tahun itu puan sekalian, datanglah semua pensyariatan termasuklah solat, puasa, zakat, infak dan sebagainya. So sepanjang 23 tahun tuan sekalian, start daripada tahun kosong sampai tahun ke-23, ini dakwah Nabi saja. Agak-agak kita puasa tu. Maksudnya daripada tahun kosong sampai tahun 23 tu, selama 23 tahun ni juga lah sahabat-sahabat akan dengar perkataan Ramadan. So mereka pun ada bulan Ramadan kan? So nak kata mereka kenal selama 23 tahun ni bulan Ramadan. Tapi perintah puasa 2 tahun je. Ya? Ada rasa kat sini kan? Okey, saya pecah dulu. 5, 10, 15, 23. Okay. Anda pilih yang mana? Agak-agak babak awal ke, babak tengah-tengah ke, babak akhir? 10. Sampai 10. Tahun 10? Tak. 15. So kat sini dah salah dah. Agak-agak yang mana lagi? Ingat 15. Perintah puasa turun kat sini tu maksudnya. Maksudnya 23 tahun, kalau kita bagi 2, kita akan dapat 11,5 macam tu. Maksudnya lebih daripada separuh tahun dakwah Nabi 23 tahun. Lebih daripada separuh. Masa ni baru turun perintah puasa. Maksudnya sepanjang 15 tahun tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat dengar perkataan Ramadan, sahabat-sahabat tak kenal pun Ramadan ni sebagai bulan apa? Bulan puasa. Sahabat-sahabat sepanjang 15 tahun bila dengar perkataan Ramadan, dia cuma pop up dalam kepala dia satu benda je tuan-tuan sekalian. Benda bulan yang diturunkan Al-Quran. Inilah benda yang ada dalam minda sahabat. Bila masuk Ramadan, dia tak fikir pasal bulan puasa. 15 tahun tak fikir pasal bulan puasa. Jadi dia fikir, oh ini bulan yang special. Sebab bulan ini special bukan sebab kena puasa bulan tu, tapi bulan ini special sebab pada bulan itu diturunkan Al-Quran di dalam. So itu gambaran sahabat-sahabat dulu. So tahun 15 untuk perintah puasa tu pun sekalian. Just imagine lah, bayangkan kalau perintah puasa turun kat sini, agak-agak apa yang berlaku? Start tahun pertama dakwah Nabi dekat Mekah, Nabi terus bagi tahu wajib semua puasa Ramadan. Anda rasa ada orang nak masuk Islam tak? Orang baru tak kenal agama baru ni, orang baru nak berjinak-jinak dengan agama, tiba-tiba agama baru datang kena puasa Ramadan. Agak-agak tuan-tuan sekalian, orang tak masuk ke agama Islam. Apa-apa libur apa-apa lagi tuan-tuan sekalian nak kena puasa dah. Ya tak? Tak. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah Allah Azza wa Jalla sebelum nak bagi tahu kepada muslimin kena puasa ni tuan-tuan sekalian, ini proses apa ni? Proses bina tauhid. Proses bina kekuatan dalaman dulu.
So mana mungkin untuk orang boleh berpuasa dalam keadaan dia boleh je pergi belakang kambing, makan belakang orang, kan? Belakang batu tandas, minum air dan sebagainya. So tuan-tuan sekalian, Allah ajar sepanjang 15 tahun sebelum nak bagi tahu puasa ni, Allah ajar ini kekuatan dalaman dulu. Kamu kena kenal Allah siapa dulu. 15 tahun pembinaan tauhid dan mengenal Allah. Kamu dah kata puasa. Kita dah puasa ni agak-agak dah sebelum kita puasa dulu dan kenal Tuhan paling belum. Dah betul-betul kenal Tuhan ke betul? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita diwajibkan solat dia. Kalau ikutkan batu wali lah kan. Tapi kan dalam Quran kata kalau umur 7 tahun ni kita minta anak solat umur 7 tahun. Kan? Tapi umur 10 tahun kalau tak solat, apa dia? Bukan buatan, dibenarkan buatan. Jangan kata 10 tahun tak solat, buatan terus. Tak, dibenarkan buatan. Dibenarkan buatan. Jadi kata tuan sekalian, sebab itu nak masa kanak-kanak khususnya pada tahun pertama sampai tahun ke-7, pentingnya menanamkan satu model pada anak-anak untuk kenal Tuhan terlebih dahulu. Jangan paksa sangat semayang, boleh, tak ada masalah. Tapi 7 tahun yang pertama ni sangat penting untuk menanam minda untuk apa tahu? Kenal Tuhan. Sebab dalam agama Islam pada asalnya pun tidak terlalu gairah untuk menyuruh manusia buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. No. Buat tu, buat ni datang lepas 10 tahun ke depan. 10 tahun saja bina kekuatan dalaman ni, akidah. Bila dah ada akidah yang kukuh, tauhid yang kukuh, kenal Allah dengan cemerlang, barulah Allah suruh apa-apa pun boleh buat dengan orang. Betul tak? Hari ni kenapa ada orang boleh tengah semayang waktu dia tengah sorang-sorang? Tak ada orang kat sekeliling. Waktu mak ayah dekat rumah, bolehlah mak ayah suruh semayang. Tapi bila mak ayah dekat rumah, ada tak orang boleh konsisten dalam keadaan tak ada orang kat sekeliling, dia sorang-sorang je kat rumah tu, masih lagi solat awal waktu, masih lagi mengerjakan solat, masih lagi baca Quran. Sebab dia tak rasa kalau sebab dia rasa Allah tu wujud kalau mak ayah saya tu suruh saya semayang. Tapi dia tak rasa pula kalau mak ayah dia tak ada, Allah tu still wujud juga untuk dia sembah. Ada setengah-setengah kan, macam budak sekolah agama kan, hari ni kan, apa yang berlaku? Kenapa sengih? Dekat sekolah agama ke semua? Kan apa yang berlaku? Dekat sekolah, Masya Allah kan? Subuh tak perlu kejut, bangun sendiri. Ya, subuh tak perlu kejut pun bangun sendiri. Dah lah bangun sendiri, semayang berjemaah pula tu dekat surau, dekat sekolah. Sepanjang sebulan tu call kat mak ni, mak tak pernah tinggal subuh ni, bangga ni. Dan kata pula pergi semayang subuh berjemaah saf pertama. Tapi tuan-tuan sekalian, apa berlaku bila anak tu balik rumah? Apa yang berlaku biasa? Dia orang menggunakan tiket untuk apa tahu? Qadha tidur katanya. Subuh tu kalau mak tak kejut tak bangun. Kalau mak tak kejut, kenapa betul? Baik apa kan? Saya kata saya rasa macam saya buat cerita je, punya banyak berlaku benda kan. Tu balik rumah tu kena mak kejut. Sekali mak tak kejut lagi pula tak bangun. Dan kejut bukan sekali, kejut 2 kali, 3 kali, 4 kali baru bangun. Kan dia seolah-olah macam apa tau? Seolah-olah budak tu dia semayang dan dia merasakan Tuhan tu ada kat sekolah tu. Tapi kat rumah tu macam tak ada Tuhan. Lagi mak tak desak pergi semayang Zuhur, tak pergi semayang Zuhur. Tapi kat sekolah pandai pula waktu Zuhur, jom pergi semayang. Faham tak? Saya nak kata tuan-tuan sekalian, sebab tu penting pembinaan dalaman ni sangat penting. Supaya waktu bersendirian dan waktu ramai orang, dia boleh konsisten mengerjakan apa yang Allah suruh. Puasa tuan-tuan sekalian, anda masuk tandas ataupun anda sedang mengambil wudu, anda boleh tak telan sikit kan? Boleh. Tapi itu orang yang tidak ada kekuatan dalaman. Tapi orang yang ada kekuatan dalaman, dia akan telan tak air waktu dia kumur. Dia akan pilih tak kodomo lain waktu Ramadan. Sebelum ni pakai molek je baru gigi berani tu. Tapi time Ramadan ni dia pilih kodomo lain, anggur, pisang anggur. Kononnya lah katanya tak batalkan ustaz kan, nak bagi rasa-rasa sikit. Astagfirullah. Dia faham kan? So, kita special sikit pertemuan kita hari ni sebab kita berada pada bulan Rejab. Menandakan kita menghadiri bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan diturunkan Quran. Sebab tu satu-satunya perkataan Ramadan dalam Quran ada sekali Jawa sebut. Ramadan, perkataan Ramadan dalam Quran ada sekali Allah sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah. Dan Allah sebut Ramadan dalam Quran tu yang sekali tu, bukan Allah kata bulan tu bulan puasa.
Allah kata bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Allah kata unzila fihi hukum siyam tak? Allah kata unzila fihi. Dalam sekali je perkataan Allah muncul dalam Quran. Yang sekali itu Allah kata bukannya pasal puasa. Allah sebut pasal apa pun. Jelas? Besar tak besar Quran? Saya besar. Baik, sudah ramai dah. Alhamdulillah. So, hari sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung 7 surah. Cerita-cerita kena tinggi kan sekalian? Cerita-cerita kena tinggi. Macam saya sebelum ni kata 4 surah, 3 surah ya. Betul. So tak apa, cerita-cerita kena tinggi. Kita target 3 surah insya-Allah. Mohon keberkatan masa daripada Allah SWT. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung surah seterusnya tuan-tuan sekalian. Namanya surah Al-Infitar. Surah apa tuan-tuan sekalian? Sebut ramai. Al-Infitar. Okey, baik. Buka ramai-ramai sebab anda akan bermarathon dengan saya hari ini. Marathon bukan sebab saya akan bentar laju, tak. Marathon sebab anda akan banyak membelik-belik ke layar muka surat tu. Muka surat apa? Quran. So kalau anda ada phone pun tak kisahlah. Yang penting saya nak anda ada Quran depan anda supaya anda banyak boleh membelik. Baik, apa yang saya sebut tu saya akan terus apa yang kita tengah cerita daripada ayat yang anda sedang pilih. Baik. Jumpa tak surah Al-Infitar semuanya? Surah Al-Infitar. Dah jumpa dah? Dah buka dah semua? Okey, jom ramai-ramai kita baca A'udzu billahi minasyaitanir rajim. 1 2 3. Kenapa kita kena baca isti'adzah ni? Supaya proses pembelajaran kita telah menyebabkan iblis dan syaitan tercabar. Sebab itu yang saya kata tuan-tuan sekalian, jangan jadikan proses belajar Quran anda biarkan syaitan dan iblis menang mudah. So biar mereka rasa tercabar dengan anda mulakan dengan anda minta dia orang anda minta dia orang ni jauh daripada proses pembelajaran anda. Sebab itu penting isti'adzah ni sebelum nak belajar Quran. Okay? Sebab itu je Allah sebut dalam Quran. Allah tak sebut nak belajar Quran ni mesti kena baca doa panjang-panjang, tak? Yang Allah sebut dalam Quran secara jelas, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kita nak baca Quran, Allah kata fasta'id billah, mintalah perlindungan daripada Allah. Allah tak ada pula kata nak baca Quran kena baca Allahumma rahmna bil Quran, tak ada pula. Tak ada pula nak kena kepada baca Quran tu kena baca Allah maftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh nak baca, bukan saya kata salah. Tapi nak kata yang wajib, yang jelas Allah sebut dalam Quran kena baca apa? Isti'adzah. Sebab tu saya kata sebelum nak belajar tadi, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan harapan Allah bagi perlindungan bagi kita maksudnya. Baik, suratul Infitar. Baik, jom kita baca 5 ayat pertama. Boleh? Sekalian ambil berkat. Ambil berkat dalam satu majlis Quran kita membaca Al-Quran yang ramai. Boleh? 5 ayat pertama saja insya-Allah. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okey, baik. 5 je. So tuan-tuan sekalian, surah Al-Infitar saya ada 1 2 3 4 5 6 poin yang wajib kita tahu. Di samping nota yang saya bagi pada anda, saya ada 5 ke 6 poin yang saya wajib akan share pada anda hari ini, supaya bila anda dengan surah Al-Infitar, 5 poin ini anda tak akan lari. 5 poin ini anda akan sentiasa ingat. Sebab saya percaya kalau saya terjemahkan satu persatu ayat daripada surah Al-Infitar, anda mungkin gain something. Tapi saya percaya anda mungkin tak boleh nak ingat bila anda baca itu dalam solat. Betul tak? Sebab itu saya akan bawa 5 flow, 5 benda penting datang dalam bentuk flow, supaya bila anda baca dan anda ingat imam baca surah Al-Infitar, anda dah boleh hack. At least anda tahu apa yang imam baca ataupun apa yang anda baca. Baik. Poin nombor 1 tuan-tuan sekalian, yang menarik tentang surah Al-Infitar ini adalah dalam surah ini ada satu perkataan yang kita sering kali baca dalam solat kita satu hari. Sama ada kita hafal ataupun tidak surah Al-Infitar, ada satu kalimah, bukan satu kalimah, 2 kalimah yang Allah sebut dalam surah Al-Infitar yang kita baca kerap dalam satu hari. Agak-agak apa?
Dalam surah Infitar, anda perasan tak ada ayat Yaumiddin? Cuba cari ayat berapa. Jumpa tak Yaumiddin? Ayat ke berapa? Wa ma adraka ma yaumuddin. So anda biasa tak dengan perkataan Yaumiddin ke Yaumuddin ke? Anda seringkali baca perkataan ini ataupun kalimat ini waktu bila? Surah apa? Surah Al-Fatihah. Dan bila anda baca surah Al-Fatihah tuan sekalian, sepatutnya paling kurang paling kurang orang baca surah Al-Fatihah sekali satu hari berapa kali? 17 kali, betul? So agak-agaklah kalau benda yang anda sebut 17 kali, sepatutnya anda akan ingat ke anda akan lupa? 17 kali anda ratib benda yang sama satu hari, sepatutnya benda yang anda akan ingatkan anda akan lupa? Ingat kan? Dan apakah maksud Maliki Yaumiddin yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah tu? Sebut nama kepada saya terjemahannya. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. So nak kata poin ayat keempat, betul keempat? Kan? Maliki Yaumiddin ayat keempat kan? Poin ayat keempat surah Al-Fatihah itu adalah tuan sekalian, Allah nak bagi tahu kita kena beringat tentang hari kiamat. Maksudnya Allah suruh kita wajib baca tentang hari kiamat 17 kali sehari. Dan sepatutnya agak-agaknya kalau benda yang kita dah sebut 17 kali sehari yang kita kata tadi, kita kena ingat dan tak wajar kita lupa. Hari ini cuba tanya kat diri kita masing-masing. Kita baca 17 kali tentang hari kiamat, tapi kita ingat tak hari kiamat setiap hari? Faham tak faham ni puan saya ni? Ada faham tak faham? Kita baca 17 kali sehari pasal kiamat. Itu sekurang-kurangnya. Tak campur anda sembahyang tahajud, tak campur anda sembahyang sunat rawatib, tak campur lagi anda sembahyang sunat-sunat lain. Bermakna mungkin anda lebih daripada 17 kali. Mungkin 20, mungkin 40. Betul tak? Jadi banyak tak banyak benda kita sebut pasal Yaumiddin setiap hari? Yaumiddin banyak kali kan? Tapi persoalan, benda yang kita banyak kali sebut itu, adakah kita ingat? Kita ingat tak benda yang kita banyak kali sebut tu? Ingat apa? Ingat pasal hari kiamat. Ingat tak pasal hari kiamat setiap hari? Saya nak tanya kepada tuan puan. Sepatutnya tak logik kan? Benda kita sebut banyak kali kita lupa. Sebab tu puan sekalian, Allah ada bagi ancaman. Dalam Quran, banyak ancaman kepada orang-orang yang kerap kali lupa tentang hari kiamat. So patutnya kan solat kita makin mengingatkan kita pasal hari kiamat. Tapi kalau solat kita masih lagi tidak mengingatkan kita pasal hari kiamat, maybe something wrong somewhere. Betul? Betul tak? Maybe something wrong somewhere. Dan tuan-tuan sekalian, apakah ancaman Allah pada mereka yang lupa pasal hari kiamat? Apa yang ada tak? Banyak dalam Quran. Yang saya nak cerita ni salah satu je yang menyebabkan kita at least rasa takut untuk lupa pasal hari kiamat. Apa ancaman Allah pada mereka yang lupa je? Saya tak cerita pasal beriman yang cerita. Ni yang lupa pasal hari kiamat. So apa ancaman Allah dalam Quran yang pernah anda tahu? Semua tunggu ibadah. Hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. 2 hari lepas, kalau kita pergi masjid, imam akan baca surah tu. Surah apa? Pada rakaat pertama tu, imam kita biasa pagi Jumaat baca surah apa? Bukan sajadah, as-sajdah. Itu mati. Ada pula surah sejadah. Dalam Quran tak ada surah sejadah. Ada surah as-sajdah. Baik. Dalam surah as-sajdah, imam ada baca satu ayat ni. Dan ayat itu bercerita tentang apa kesan kalau kita nasi, kalau kita lupa pasal hari pertemuan dengan Allah. Kita mungkin nampak kecil, nampak enteng, lupa je ustaz lah, biasa lah ustaz, kita ni manusia kan terlupa. Kan? Tapi Allah ada bagi ancaman orang yang lupa pasal hari pertemuan dengan Allah ni. Anda tahu tak apa kesan dia? Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faluqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum. Apa Allah sebut tu? Allah sebut tu maksudnya orang
yang nasi, bukan nasi dia, nasi ni apa lupa kan? Liqa ayaumikum, hari pertemuan, hari liqa dengan Allah, hari pertemuan dengan Allah. Allah kata, oh kamu lupa ya dulu hari pertemuan dengan aku ya. Allah kata, hadza inna nasinakum. Jangan salahkan aku bila masuk hari kiamat nanti, bila masuk alam akhirat nanti, it's my time to forget about you. Kesannya adalah lupa hari pertemuan dengan Allah, lupa pasal akhirat, lupa pasal kiamat. Allah kata, Allah boleh jadikan pada hari ini kita dilupakan. Scary tak dengan ayat? Anda boleh faham tak dilupakan tu macam mana? Ibaratnya macam mana tak? Anda mungkin ada something yang anda banggakan, amalan yang anda banggakan paling gila dah. Contoh anda kerap bersedekah dalam satu hari. Ataupun anda rasa dengan amalan anda feel confident untuk rasa, oh boleh ni masuk syurga ni. Solat tak pernah tinggal, hormat ibu ayah, rasa boleh ni masuk syurga ni. Tapi selain anda mungkin kerap kali lupa pasal hari kiamat je. Terlupa, bukan terlupa, sengaja lupa, terlupa pun sama juga. Jadi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba bila anda menghadap pada Allah, ya Allah, adakah kamu kenal aku? Aku banyak solat dekat dunia dulu. Ya Allah, kau kenal tak aku? Aku dulu dekat dunia dulu banyak buat kebajikan pada ibu dan ayah. Boleh. Kena ada kekuatan sikit yang menolak. Okey, baik. So kita mungkin akan menghadap Allah pada satu hari nanti. Kita akan macam minta Allah recognize kita. Tahu recognize? Recognize maksudnya? Kita macam nak Allah cam kita. Minta cam kita. Ya Allah, aku dulu ni. Yang paling banyak datang kelas tadabbur Quran dekat dunia dulu. Aku dulu ni yang tak pernah miss kelas tadabbur. Ini. Saya lah orang tu ya Allah. Saya lah ya Allah. Setiap hari Jumaat masuk 1 minit dalam tabur masjid. Saya lah tu. Tapi apa perasaan kita? Kita rasa amalan kita macam boleh dalam syurga. Tapi kalau Allah tanya macam mana? Kita tengah duk bangga ni, tengah macam nak minta Allah recognize kita, nak cam kita. Tiba-tiba Allah tanya, who are you? Siapa kamu? Kamu siapa? Sentak. Kita macam seolah-olah macam nak ready. Mana pintu syurga kita nak masuk? Sebab kita rasa macam kita dah buat good kat dunia. Selain kita lupa je pasal hari akhirat. Allah kata, kesan lupa pasal hari akhirat, Allah kata, inna nasinakum. Aku boleh lupa pasal hari akhirat nanti. So apa perasaan kita? Kita sedang nak minta Allah cam kita sebagai hamba dia. Tiba-tiba Allah tanya, who are you? Siapa kamu? Kita pernah jumpa. Kamu siapa? Macam kita minta dikenali sesiapa. So, bila Allah sebut ayat keempat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, maksudnya Allah kata Allah menguasai, Allah memiliki, Allah merajai hari pembalasan. So, agak-agak masa Allah tengah ruling hari tersebut, masa Allah tengah in charge hari tersebut, Allah rasa penting tak untuk dikekalkan orang-orang yang tidak dikenali kat sini? So, kalaulah tak ada masa tu Allah tidak recognize kita sebagai hamba, bermaksud kita berada pada hari tersebut dianggap macam sampah. So apa tempat terbaik nak balik sama sampah ni? Ya? Betul tak? Kita pun sekalian, hati-hati dengan ingat tak ingat pasal hari kiamat. Patutnya 17 kali kita sebut pasal Maliki Yaumiddin. There are no excuse untuk kita lupa pasal hari itu. Tak ada excuse. Jadi, can you just imagine semua tadi Maliki Yaumiddin 2 kali dah. Tak cukup ke nak bertahan sampai ke Zuhur untuk anda still ingat pada hari kiamat. Zuhur nanti anda recharge bukan 2 kali, 4 kali anda baca. Betul? 4 kali anda baca Maliki Yaumiddin. Ada excuse lagi kena lupa. Sepatutnya ada excuse lagi kena lupa kiamat. Patutnya tak ada. That's why ancaman yang sangat berat Allah bagi pada orang yang lupa hari kiamat. Sebab there are no excuse at all untuk kita lupa pasal Maliki Yaumiddin. Dan again, kalau kita baca surah Al-Infitar, bila Allah menggambarkan tentang hari kiamat, ada juga sekali lagi Allah sebut tentang Maliki Yaumiddin. Tapi tak situ kita ada sebut pasal Maliki Yaumiddin. Ayat yang macam bunyi dia? Wa ma adraka ma yaumuddin. So ada tak perkataan? So point saya surah Al-Infitar, bila anda baca dan anda belajar sesuatu dekat sini tuan-tuan sekalian,
kita kena sentiasa berusaha untuk kekal konsisten ingat pasal hari ini. Mudah kata sampai kiamat, avoid dari kita lupa pasal kebenaran hari ini. This is very important. Sebab apa tuan sekalian, bila kita ingat pasal kiamat, kita akan rasa apa? Patutnya bila kita rasa kiamat, bila ingat pasal kiamat, pasal kedahsyatan kiamat, kita akan rasa apa? Seperti apa benda yang kena masuk dalam hati bila terkenal pasal kiamat? Tu rasa, oh tak apa, macam tu. Rasa bahagia ke dengan kiamat, bila ingat kiamat? Sepatutnya memang kita rasa takut tu pasal ni. Memang Allah sengaja bagi kita ingat supaya kita hidup dengan fikir pasal ketakutan terhadap hari tersebut. Hari itu dahsyat tuan sekalian. Anda boleh bayang tak? Kalau anda tak cukup duit nak beli kereta kat dunia pada hari ini, what can you do to gain money untuk beli kereta? Kita buat apa? Loan, betul? Kita buat pinjaman. Harga kereta katakan RM50,000. Ada tak ada cash RM50,000? Allah. Ada tak ada cash untuk beli kereta RM50,000 secara cash? Dan untuk puan sekalian, kita kat dunia ada tak method untuk kita beli harga kereta RM50,000? Ada tak? Caranya apa benda? Pinjam bank. Betul tak? Pinjam bank betul tak? So boleh tak dapat kereta? Boleh. Assalamualaikum. So nak kata puan sekalian, kat dunia kalau kita tengah sesak, kat dunia kalau kita tengah susah, kita masih lagi boleh minta apa? Tolong. Kalau kita tak cukup makan tuan-tuan sekalian, kat dunia tak ada makanan, so kita boleh buat apa untuk dapatkan makanan? Duit tak ada, apa benda kita boleh buat? Kita boleh mengemis, betul? Tapi tak digalakkan lah, kita boleh mengemis. Dan ada orang bagi tak? Ada orang bagi. So nak kata idea adalah saat kita tengah sesak kat dunia, masih lagi ada ruang-ruang pertolongan boleh diberikan. Tetapi anda baca surah Infitar ayat yang last sekali, bila Allah tanya wama adraka ma yaumuddin, kamu tahu tak apa itu yaumuddin, hari pembalasan? Anda baca ayat lepas tu. Cuba baca apa dia itu yaumuddin, kata Allah dalam surah Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. So apakah itu hari pembalasan? Kata Allah, hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Itulah hari itu. Sebab itu saya kata tadi, dekat dunia ni sebelum kiamat berlaku, kalau kita tengah sesak susah macam mana sekalipun, kita boleh minta tolong lagi. Tapi dekat akhirat nanti tak boleh minta tolong sikit abu, katakan. Sikit abu tolong minta tolong. Termasuklah kita minta surah Abasa sebelum ni, surah An-Nazi'at sebelum ni. Allah kata macam mana? Bila tiba hari kiamat, Allah kata benda, yauma yafirrul mar'u min akhi. Sekiranya apa di ayat? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bila tiba hari kiamat, masing-masing akan yafirrul mar'u min akhi, meningkus. Tahu tak meningkus? Seolah-olah masa dekat pada mahsyar tu nanti tuan-tuan sekalian, dari kejauhan dia nampak mak dia, dari kejauhan dia nampak kawan-kawan dia, dari kejauhan dia nampak adik-beradik dia, isteri dia. Tetapi apa yang berlaku? Yafirru, dia meningkus. Sebab sya'nui yuhni, dia terlalu sibuk memikirkan pasal diri dia sendiri. Satu, dia tak ada masa nak fikir nak minta tolong, dan tak ada masa pun nak memberi pertolongan pada waktu itu. Anda boleh gambar tak betapa huru-haranya pada waktu itu? Betapa selfishnya berlaku pada waktu itu. Sebab apa? Duk bimbang pasal diri masing-masing je sekarang. Apa nasib dekat akhirat nanti? Wow. So dahsyat tak dahsyat kiamat? So sepatutnya rasa apa tuan-tuan sekalian? Ada tak yang kita boleh jamin? Kita datang kelas tadabbur tanpa fail, kita solat tak pernah tinggal, zakat tak pernah tinggal, semua benda wajib tak pernah tinggal. Ada jaminan tak saya confirm masuk syurga? Ada jaminan? Tak ada jaminan. Sebab tu kan, bila tiba kiamat, semua orang tengah duk bimbang nasib dia macam mana. Sebab ini nasib terakhir tau. Lepas ni tak ada peluang lagi dan untuk buat samlipan, taubat dan sebagainya. Kalau itu dia punya keputusan, final keputusan. Tak ada lagi berganjak dan perubahan. Anda boleh bayang tak macam mana keadaan SPM pada waktu itu? Sijil Padang Mahsyar. Kan? SPM kan?
SPM baru keluar baru ni, tetapi sijil pelajaran Malaysia. Nanti kita akan dapat SPM juga ataupun sekalian dekat akhirat tu sijil pada mahsyar. Dan sijil pada mahsyar ataupun sekalian anda tak boleh minta macam SPM kat dunia ni. Kalau anda rasa ada program subjek tu tapi dapat B dekat SPM, anda boleh rayu untuk recheck. Betul tak? Betul tak recheck? Saya pernah recheck PMR saya dulu. Pengalaman recheck PMR. Sama sekarang PMR tak ada dah. Sebab anda bayangkan saya guru muda bahasa Arab. Tahu tak guru muda? Sebab dekat sekolah saya dia ada satu sistem namanya guru muda. So guru muda ni akan berfungsi time bila tau? Time kalau cikgu tak ada. So kalau cikgu ada meeting, tak boleh hadir di kelas, guru muda akan berfungsi. So dia akan buat revision dengan budak-budak kelas tu apa yang pernah dipelajari sebelum ni. Tak belajar benda baru pun, just revision. So itu peranan guru muda. Anda boleh bayang tak guru muda PMR tiba-tiba subjek BAK Bahasa Arab Komunikasi B. Saya terkejut. Saya rasa saya perform subjek tu. Saya rasa saya mustahil akan B. Macam itulah dia kata gitu gambaran dia. So apa yang usaha saya sarankan, sebab usaha saya pun terkejut. Berapa A? 7. Apa B? Bahasa Arab. Terkejut dia. So dia kata gini, Richard Alhamdulillah. Nak kata tuan puas kan? Kat dunia ni bila dapat result boleh dicek lagi. Macam kita kat IU lah tuan puas dapat markah sekian-sekian. Berayu kat lecturer yang ni tak boleh terima ke? Yang pagi. Betul tak? Ni rasanya boleh terima ni, bolehlah bagi satu pun tak boleh. Punya desperate nak markah. Sebab apa? Dekat dunia boleh recount balik, boleh recheck balik. Tapi akhirat bila Allah bagi SPM sedia pada mahsyar, no recheck. Tak ada recheck. Final decision. Anda merayulah Iman Terdaras sekalipun tuan-tuan sekalian nak minta upgrade ke dapat syurga nombor 2, tak dapat syurga nombor 1. Can be upgrade? No. Itulah tempat anda. Dapat dengar ke? Boleh tak saya nak masuk syurga? Boleh lah. Tak ada. No, tak ada orang kata benda. Tak ada negotiation dalam syurga. Dalam syurga pula. Dekat akhirat. Okay, boleh faham tak tuan-tuan sekalian? So kena ingat tak hari kiamat ni? Sebab ini tempat yang pasti kita akan pergi tuan-tuan sekalian. Kena ingat akhirat. Nah, ini darul akhirah, satu daerah yang kita akan diami satu hari nanti. Yang pasti. Dunia ni untuk hidup esok benda tak pasti, tapi untuk hidup di akhirat benda pasti. Jadi anda rasa berbaloi tak untuk anda korbankan masa banyak kat dunia pada benda yang tak pasti, esok hidup pun tak pasti. Tiba-tiba yang benda pasti anda tak laburkan masa untuk benda yang pasti. Kan sia-sia. Kan? Sebab itulah 17 kali itu sewajarnya mengingatkan kita konsisten terhadap hal tersebut. Supaya kita akan banyak laburkan masa bukan pada benda yang tak pasti, tapi benda-benda yang pasti. Sebab itu tuan-tuan dunia dalam Quran di surah Al-Insan, dunia disebut juga sebagai bukan sekadar dunia, perkataan dunia disebut juga dalam perkataan lain namanya Al-Ajilah. Al-Ajilah. Dunia juga disebut dalam perkataan Al-Ajilah. Apa lagi perkataan yang dekat-dekat dengan Ajilah? Apa? Ajal? Mati? So tuan-tuan sekalian, Ajilah ni bermaksud benda-benda yang cepat. So Allah kata dunia ni adalah simbolik kepada benda-benda yang kamu akan dapat dengan cepat. Nak kaya, kaya cepat. Nak bahagia, kaya cepat. Nak bahagia, bahagia cepat. So benda-benda cepat itulah sinonim dengan dunia. Betul tak? So, sebab tu Allah sebut Al-Ajilah. Tetapi Ajilah juga, perkataan yang dekat dengan Ajilah adalah Ajal. Ajal maksud apa Ajal? Mati. So tuan-tuan sekalian, mati ni juga digambarkan benda yang berlaku dengan cepat. Anda mungkin hidup 70 tahun dekat dunia, anda mungkin hidup 80 tahun dekat dunia tuan-tuan sekalian, tapi bila anda masuk dekat dalam alam akhirat, anda baca surah apa sebelum ni? Dia bagi tahu tuan-tuan sekalian hidup berapa lama je dekat dunia, sekali member tak boleh sebelum ni. Yang tu yang dimaksudkan dengan cepat tu mati tu. Kita hidup beratus tahun, kita hidup mungkin berpuluh tahun, tapi bila masuk alam akhirat, dia orang kata dia hidup berapa lama je dekat dunia dulu. Surah apa kita Nabi baca surah ni kan? Dia kata cumalah satu pagi ataupun satu petang je. Boleh bayang tak waktu asar sampai maghrib jadi hidup sebenarnya kat dunia ni? Lama ke kejap? Sebab mati ni cepat, bukannya lambat. Bila Allah hidupkan, nak menuju kematian tu bukan lambat proses dia. No, cepat sangat. Sebab tu sepetang je.
Ini dakwaan dan dialog orang yang dah masuk alam akhirat tu maksudnya. Dia kata sebetang je hidup kat dunia ni. Yang kita dah betul-betul duk cari bagai habis nak gelap tu maksudnya. Sebetang je. Tak lama. Okey, boleh faham eh? Ini overview. Ini baru overview surah ni. Belum masuk detail lagi. Okay, overview ni adalah cerita pasal Malik yang mungkin. Itu poin nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, surah Infitar ni juga dia melengkapkan panorama kiamat. Sebenarnya apa? Kan ada hadis Nabi yang sahih menyebutkan, kalaulah kita nak mendapatkan bagaimana panorama hari kiamat itu, maka Nabi sarankan bacalah 3 surah ini. Bila saya sebut 3 panorama tu maksudnya anda kalau ada nak rasa seolah-olah kiamat tu dibentangkan depan mata anda, dan anda nak rasakan seolah-olah macam anda tengah tengok movie real tentang kiamat, Nabi suruh kita baca 3 surah. Sekiranya memang tak surah apa. Sebab dia ada 3. Satu kita dah bincang pada kuliah yang lepas. Yang ini yang kedua. Surah apa? Ada 3. Yang semua bermula dengan hilal. Yang kita dah bincang yang lepas, Idza syamsu kuwirat. Sebab kena ingat Nabi tak sebut surah At-Takwir, Nabi sebut permulaan ayat pertama surah. Sebab itu surah pertama yang akan memberikan panorama kiamat dengan jelas adalah surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Kalau kita baca surah itu kita akan nampak seolah-olah gambaran kiamat tu macam ada satu role play, ada satu wayang kita akan nampak depan mata. Itu nombor 1. Surah kedua tuan-tuan sekalian adalah surah ini. Surah Idza Samaa'un Fatarat. Ini adalah surah yang kedua. Surah ketiga surah apa? Al-Insyiqaq. Idza Samaa'un Syaqqat. So 3 surah ini adalah 3 surah serangkai dan 3 surah yang adik-beradik yang Nabi sebut kalau kita nak dapat gambaran real tentang kiamat, this is the 3 surah yang kita tengok. So logik yang maksudnya kata Nabi itu sebab kalau kita baca surah Al-Infitar, anda akan tengok ayat 5 ayat pertama saja. 5 ayat pertama saja menggambarkan tentang huru-hara di kiamat. Bukan sekadar bagi tahu apa berlaku, tapi menggambarkan kehuru-haraan. Betapa huru-hara dalam bahasa Inggeris? Betapa heboh. Betapa hebohnya hari akhirat, hari kiamat itu maksudnya 5 ayat pertama Allah bagi tahu apa yang berlaku. So cuba tengok dalam surah Infitar, benda lima kita mahu yang berlaku. First kali Allah sebut Idza Samaa'un Fatarat. Nombor 1 ada kalinya Allah bagi tahu first kali adalah langit akan apa? Terbelah. So itu the first thing yang berlaku. Macam mana kita nak menambahkan ketakutan bila kita dengar perkataan langit terbelah? So mungkin anda rasa macam langit belah. Dia tak tangkap hati kita. Dia tak tangkap jiwa kita tu rasa takut. Apa yang anda faham tentang langit terbelah tu maksudnya? Ya? Langit terbelah tu apa benda yang dah baca? Sebab anda mesti kena faham benda ni. Sebab Nabi sendiri sebut kalau kamu nak dapatkan panorama kiamat, this is a surah. Tapi now bila saya bacakan kepada anda dan anda baca sendiri, Idza Samaa'un Fatarat, anda rasa tak macam ada satu benda yang sedang bermain di depan muka anda? Langit terbelah. Dan ada tak perasaan takut itu muncul dengan anda membaca surah ini?